Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahidan bin Hashim, bernombor metrik 29274. Yang pertama sekali adalah pengenalan kepada Felda. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun Felda ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordainan Kemajuan Tanah 1956. Ianya memainkan peranan penting sebagai ejen pembangunan tanah. Sejak operasinya pada Mac 1957, Felda bertanggungjawab membentuk pemukiman baru dan mengembangkan kampung-kampung untuk meningkatkan taraf hidup warga peneroka. Warga-warga peneroka ini dikenali sebagai warga peneroka Felda. Yang seterusnya adalah objektif. Objektif yang pertama adalah mengkaji sejarah penubuhan Felda. Yang seterusnya adalah menyelidik kegiatan-kegiatan sosioekonomi yang dijalankan oleh komuniti Felda. Yang terakhir sekali adalah mengenal pasti kesan ekonomi Felda terhadap pembangunan ekonomi negara Malaysia. Seterusnya adalah kaedah kajian. Kaedah yang pertama adalah kaedah perpustakaan. Ini untuk melancarkan lagi proses kajian yang dilakukan oleh pengkaji. Kami telah merujuk buku-buku di perpustakaan dan juga mendapatkan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dengan Felda. Yang seterusnya adalah rujukan internet. Kami telah menggunakan rujukan di internet untuk mendapatkan maklumat tambahan untuk melengkapkan kajian kami. Idea dan falsafah untuk pembangunan tanah pertanian telah dimulakan sejak zaman pemerintahan kolonial lagi, iaitu bermula pada tahun 1955. Namun, pembangunan tanah sebagai strategi asas untuk meningkatkan status ekonomi sektor luar bandar mula dirancang oleh kerajaan hanya selepas kemerdekaan, iaitu pada tahun 1957. Pengenalan Felda sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan dan menyelia rancangan-rancangan pembangunan tanah di peringkat pusat dan negeri. Pada tahun 1990, Felda tidak lagi mengambil peneroka baru. Kerajaan telah memberi kepercayaan kepada Felda untuk berdiri dengan kewangan sendiri dan menjadi sebuah badan berkanun yang boleh menjana pendapatan sendiri untuk menyokong pelbagai pembangunan melalui pelbagai perniagaan. Oleh itu, mulai tahun 1996, kerajaan tidak menyalurkan sebarang peruntukan kepada skim-skim tersebut. Dalam usaha menjana pendapatan, Felda telah melancarkan beberapa entiti korporat swasta, terutamanya untuk memastikan rantaian nilai lengkap aktiviti terasnya. Mesyuarat pertama Felda telah diadakan pada bulan Ogos 1956 di Rumah Persekutuan, Kuala Lumpur. Mesyuarat pertama ini telah membuat ketetapan utama yang telah dicapai, iaitu terdapat banyak tanah yang subur di negara ini dan pada masa yang sama terdapat ramai di kalangan masyarakat yang rajin bekerja untuk membangunkannya. Meskipun diakui Felda memainkan peranan penting dalam hubungannya dengan aktiviti pembangunan tanah sebelum 1970, tetapi dalam tempoh ini hanya memperlihatkan beberapa pencapaian dan kesukaran bagi mencapai matlamat yang digariskan. Antaranya kekurangan dari segi pencapaian matlamat fizikal, keseimbangan etnik dan keseimbangan wilayah. Oleh itu, meskipun pembukaan tanah-tanah baru bertujuan untuk mengatasi masalah kelaparan tanah di kalangan orang-orang Melayu di luar bandar, tetapi Felda cuma dapat memenuhi 40% daripada yang diperlukan. Selama 14 tahun, iaitu sejak penubuhannya pada 1956 hingga 1970, Felda berjaya membuka seluas 384,000 ekar dan menempatkan seramai 20,700 keluarga dalam 90 rancangan. Felda telah berjaya mencapai 75% daripada matlamat pembukaan tanah dalam dekad 60-an. Usaha-usaha mundi Felda ini telah berjaya menolong sebahagian besar orang Melayu yang miskin, tetapi masih ramai lagi mereka yang memerlukan pertolongan dan bantuan bagi memenuhi keperluan dan keupayaan untuk memiliki tanah di kalangan penduduk luar bandar, menyebabkan keadaan kemiskinan kaum Melayu berterusan dan belum dapat diselesaikan. Seterusnya, Lembaga Perbadanan Jengka telah dibentuk pada 30 Oktober 1970 dan dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak bin Husin. Dengan tertubuhnya lembaga ini, kedudukan dan fungsi Felda dalam membangunkan wilayah Jengka dapat dilihat dengan jelas. Dalam mesyuarat pertamanya, Lembaga Perbadanan Jengka menetapkan matlamatnya sebagai berikut, iaitu ianya adalah sebuah perbadanan yang tidak akan mengambil alih aktiviti pembangunan pertanian oleh Felda atau sebarang aktiviti yang berkaitan dengan peneroka dalam rancangan Felda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nazirul Hazim bin Adam Malik, nombor metrik 296215 akan menerangkan tentang
kegiatan sosioekonomi komuniti Felda. Yang pertama ialah Perbadanan Kemajuan Jengka PKJ. Ia bertanggungjawab untuk membangunkan 3 bandar baru iaitu Bandar Tengah, Bandar Tenggara dan Bandar Barat Daya. Bandar Pusat Jengka menjadi bandar utama dengan matlamat menampung 50,000 penduduk menjelang tahun 1990. Yang kedua ialah wilayah segitiga. Ia dikelilingi oleh Sungai Pahang dan dihubungkan oleh jalan raya antara Temeloh, Maran dan Jerantut. Ia juga dikelilingi terdapat perkampungan tradisional Melayu dan kehadiran jalan raya utama. Seterusnya, penduduk dan penghijrahan. Penduduk melibatkan peneroka Felda, pekerja Felda dan kaki tangan kerajaan. Pusat utama adalah Bandar Pusat Jengka, tapi Bandar Tenggara dan Barat Daya masih belum dibangunkan sepenuhnya. Keempat ialah sistem perhubungan dan jalan raya. Jalan raya di Felda Jengka bertambah maju dan cekap. Sebagai contoh, jalan mula berturap dan tanah merah. Jaringan jalan raya menghubungkan rancangan Felda dengan Bandar Pusat Jengka dan bandar-bandar lain. Seterusnya, pembangunan tanah dan perusahaan. PKJ memainkan peranan dalam membangunkan bandar dan zon perindustrian. Pembangunan Felda telah menyebabkan migrasi penduduk dan pertumbuhan Bandar Pusat Jengka. Seterusnya ialah struktur pekerjaan. Sektor pertanian mendominasi dengan 75.66%, diikuti oleh perindustrian 15.26% dan perniagaan 4.21%. Syarikat Jengka Sendirian Berhad memberikan sumbangan penting dalam sektor perindustrian. Seterusnya, pertubuhan dan struktur Bandar Pusat Jengka. Pertubuhan penduduk di Bandar Pusat Jengka dianggarkan 10,000 hingga 15,000 orang. Sektor perindustrian menyumbang 66.7%. Pekerjaan di bandar diikuti oleh pentadbiran 15.4%. Seterusnya ialah perumahan dan pembangunan bandar. Bandar Pusat Jengka direka sebagai bandar utama dengan kemudahan perumahan dan perindustrian. Terdapat pembangunan kawasan perumahan dan perindustrian secara berperingkat. Seterusnya, kemudahan dan perkhidmatan di Bandar Pusat Jengka. Bandar ini menyediakan kemudahan transportasi, kemudahan rekreasi, tapak hospital dan pusat perniagaan. Ia berperanan sebagai pusat pentadbiran dan memastikan keselamatan dengan adanya balai polis. Federal Land Development Authority ataupun FEDA ialah satu agensi kerajaan Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1956 dengan matlamat untuk membangunkan tanah yang tidak digunakan dan meningkatkan taraf hidup peneroka dan peneroka ladang kelapa sawit. FEDA ini telah banyak meningkatkan ekonomi dan kualiti hidup orang Melayu. Asal kawasan ini diperkenalkan oleh Allahyarham Tun Haji Abdul Razak Hussein sebagai penempatan berpasangan. Oleh itu, terdapat pelbagai kesan FEDA terhadap sektor ekonomi di Malaysia. Antara kesan FEDA kepada ekonomi di Malaysia ialah sektor pertanian telah menjadi penyumbang utama kepada ekonomi di Malaysia. FEDA merupakan satu matlamat kerajaan untuk meningkatkan hasil pertanian negara dan untuk meminimumkan masalah tentang kemiskinan orang-orang Melayu dahulu. FEDA ini telah terlibat dengan aktif dalam ekonomi pengeluaran kelapa sawit yang mana pada ketika itu kelapa sawit merupakan sektor utama dalam industri pertanian di Malaysia. Bentuk tanah yang subur membuatkan Malaysia telah menjadi negara yang sesuai untuk penanaman kelapa sawit yang menyebabkan kelapa sawit telah menjadi penyumbang kepada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kesan daripada ekonomi FEDA juga telah menyebabkan banyak berlaku peluang pekerjaan. Hal ini kerana peluang pekerjaan mula timbul daripada aktiviti-aktiviti pertanian yang dilakukan oleh FEDA dan memerlukan ramai orang disebabkan oleh keluasan tanah yang digunakan oleh pihak FEDA sangatlah luas. Pekerjaan-pekerjaan ini telah berjaya menurunkan dan membantu mengurangkan kadar pengangguran dan telah menjadi sumber pendapatan kepada ramai penduduk, terutamanya penduduk di kawasan pedalaman dan yang berada di luar bandar. Pengusaha dan peneroka juga telah diberi peluang oleh FEDA untuk mengusahakan ladang kelapa sawit mereka sendiri, membentuk keusahawanan dan sekaligus telah menggalakkan perniagaan dalam komuniti dan peringkat individu.
Seterusnya ialah ekonomi Felda telah membantu perkembangan infrastruktur yang ada. Felda merupakan salah satu organisasi besar dalam pertanian. Pertanian secara besar-besaran menyebabkan organisasi ini memerlukan infrastruktur yang lengkap dan mudah untuk didapatkan. Contohnya seperti penggunaan jalan raya dan juga kemudahan air. Hal ini disebabkan oleh aktiviti pertanian memerlukan sumber air yang senang didapati supaya tanah menjadi subur dan memudahkan petani mendapatkan air untuk menyiram pokok dan sebagainya. Manakala pembinaan jalan pula supaya kenderaan berat yang keluar masuk seperti lori untuk membawa hasil pertanian ke kilang sangat mudah. Bukan itu sahaja, kawasan pedalaman juga akan berkembang maju disebabkan oleh kemunculan pelbagai infrastruktur yang lengkap seperti kawasan perumahan, klinik kesihatan dan juga sekolah. Di samping itu, ekonomi Felda juga telah membantu dalam penyelidikan dan pembangunan. Hal ini dikatakan demikian kerana Felda telah membuat pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan tentang minyak kelapa sawit. Penyelidikan dibuat untuk memastikan kualiti minyak kelapa sawit sentiasa berkualiti dan elok. Selain itu, penyelidikan ini dilakukan untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan dalam penghasilan minyak kelapa sawit. Hal ini bukan sahaja dapat menarik minat negara-negara luar untuk mengekspornya dan ia juga dapat membantu industri kelapa sawit untuk sentiasa kekal kompetitif di pasaran global. Akhir sekali, Felda juga membantu mendiversifikasikan ekonomi yang ada di Malaysia. Hal ini kerana selain daripada kelapa sawit, Felda juga telah mengambil bahagian dalam program diversifikasi ekonomi seperti penternakan dan pertanian. Hal ini dikatakan demikian kerana Felda mahu membuka mata semua rakyat tentang bukan pertanian sahaja yang dapat meningkatkan ekonomi negara, tetapi terdapat lagi banyak sektor yang perlu diterokai dan dikembangkan supaya negara kita tidak tertumpu kepada satu sektor sahaja. Negara juga mendapat manfaat daripada diversifikasi ini kerana ia dapat mengurangkan risiko ekonomi yang timbul daripada bergantung kepada satu sektor sahaja. Hal ini kerana pengecualian kepada sektor pertanian sahaja akan menyebabkan sektor lain seperti sektor awam terbiar dan itu akan menyebabkan negara kita tidak seimbang. Sebagai penutup segala yang telah dibincangkan, Felda merupakan satu agensi penting dalam sejarah pembangunan Malaysia sejak tahun 1956. Felda telah berhasil membentuk pemukiman baru dan mengembangkan kampung-kampung dengan fokus utamanya untuk meningkatkan taraf hidup warga peneroka itu sendiri. Dengan teras pembangunan seperti contoh luar bandar, peningkatan pendapatan pengaruh global, pengembangan generasi baru dan penguatan budaya, Felda mencapai kejayaan melalui program kelapa sawit dan juga pembangunan pemukiman khas. Meskipun menghadapi kritikan berkaitan dengan lingkungan dan isu sosial, Felda terus menunjukkan ketangguhannya dengan menggalakkan diversifikasi ekonomi, khususnya dalam sektor agroindustri dan agropelancongan. Sebagai inisiatif pembangunan pertanian yang terbesar di Malaysia, Felda telah memainkan peranan penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya dalam sektor pertanian.